Hari ni sekarang ni aku nak sambung subtopik yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Pengenalan. Keunggulan ni maksud dia adalah kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Keunggulan Kesultanan Melayu Melaka terbukti melalui sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun, sehingga menjadikan kerajaan ini masyhur. Sistem pentadbiran. Kesultanan Melayu Melaka menggunakan sistem pentadbiran yang tersusun. Sistem pentadbiran ini dipanggil sebagai Pembesar Empat Lipatan. Sistem ini menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka lancar dan tersusun. Sultan Melaka juga memberikan kuasa memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada para pembesar berempat. Setiap kawasan pentadbiran merupakan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Di dalam sistem pentadbiran itu merupakan pembesar berempat, iaitu Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan juga Laksamana. Sistem pentadbiran ini tersusun dan berhierarki. Sultan mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek, iaitu dalam pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan juga agama. Terdapat pembesar berempat yang seperti yang saya mention tadi. Pembesar lain yang membantu dalam pentadbiran ini ialah Shah Bandar, Bentara, Orang Kaya, Hulu Balang dan Penghulu. Melayu Melaka mempunyai dua peringkat, iaitu Pentadbiran Pusat dan Peringkat Jajahan. Pentadbiran Pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat. Permuafakatan antara Sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelakkan sebarang tindakan sewenang-wenangnya oleh pemerintah, iaitu Sultan. Peringkat Jajahan pula, pembesar yang dilantik oleh Sultan dan pembesar berempat ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Peranan mereka termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran dan dibenarkan untuk mengutip cukai. Berikut merupakan pembesar yang ada di dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, Bendahara. Bendahara menjalankan tugas sebagai Ketua Pentadbir dan Ketua Urus Angkatan Tentera. Tugas bendahara juga menasihati Sultan dalam pelbagai hal dan menjadi pemangku Sultan. Bendahara yang paling lama berkhidmat adalah Bendahara Temperak. Bendahara ini berkhidmat untuk 4 orang sultan, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan juga Sultan Mahmud Shah. Dan juga Penghulu Bendahari. Penghulu Bendahari menguruskan perbendaharaan secara teratur. Penghulu Bendahari juga menguruskan sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka daripada urusan perdagangan segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah talukan dan wilayah naungan. Hasil perbendaharaan ini kemudian disalurkan untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata dan juga membina istana. Shah Bandar pula mengutip cukai di pelabuhan. Pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Kawasan pegangan adalah kawasan yang digunakan oleh Sultan kepada pembesar berempat. Dari segi aspek keselamatan pula, terdapat Temenggung dan Laksamana. Temenggung menjaga keselamatan Kota Melaka, Laksamana pula sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Kemudian untuk undang-undang pula, Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 undang-undang, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pertama, Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang membincangkan termasuklah jenayah, bidang kuasa Sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Dalam Hukum Kanun Melaka, perkataan titah, murka, anugerah dan kurnia hanya boleh digunakan oleh raja. Rakyat tidak dibenarkan mempersendakan atau menuturkan perkataan tersebut. Untuk jenayah, perbuatan jenayah menggugat ketenteraman dan keharmonian. Hukuman setimpal akan dikenakan terhadap jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Dalam fasal 5.1, orang yang bunuh orang lain tanpa pengetahuan Sultan atau pembesar, dia akan dihukum bunuh. Fasal 4 pula, hukuman bunuh kepada orang yang ingkar arahan dan memasukkan titah Sultan. Seterusnya, peranan Sultan dan pembesar.
Pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan perlu arif dalam hal berkaitan pelaksanaan undang-undang. Dalam fasal pertama, dijelaskan tugas Sultan, Bendahara, Temenggung dan Penghulu Bendahari. Sultan juga bertanggungjawab untuk melantik pembesar. Yang ketiga, kekeluargaan. Undang-undang bagi kekeluargaan ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Dalam fasal 26 telah dinyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi, tetapi jika tiada 4 orang tidak mencukupi, dua orang sudah memadai. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam perkahwinan. Yang terakhir, bidang undang-undang ekonomi. Undang-undang ekonomi mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tiada kesalahan bertentangan ajaran Islam. Dalam fasa 30, amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang-orang yang berniaga perlulah akil balik dan siuman dan juga perlu melafazkan niat jual beli. Yang terakhir, Undang-Undang Lawat Melaka. Undang-undang ini diusahakan oleh Nakhoda Melaka, iaitu Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahab. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Undang-undang ini mengandungi peranan nakhoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan juga percukaian. Yang kedua, pelayaran. Di dalam undang-undang ini dijelaskan peranan jurumudi, malim dan jurubatu. Dalam fasal yang ke-9, malim haruslah arif tentang ilmu pelayaran. Malim juga perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran dalam keadaan selamat. Malim yang gagal menjalankan tugasan dan menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, maka dia akan dihukum bunuh. Yang ketiga, jenayah. Dalam undang-undang ini telah menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku meliputi mencuri, membunuh dan memberontak. Dalam fasa yang kelima, orang yang berkelakuan jahat membunuh orang atas kapal akan dihukum mati. Dan yang terakhir sekali adalah percukaian. Percukaian sistematik dan adil telah dinyatakan dalam undang-undang ini. Cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran adalah untuk urusan perdagangan. Contohnya, cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Dalam fasal 6.3, nakhoda yang menentukan jumlah cukai dikenakan terhadap penumpang. 1/10 daripada hasil penumpang akan diambil jika mereka ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Yang terakhir, peranan nakhoda. Nakhoda berkuasa penuh dan diibaratkan raja dalam pelayaran. Semua pihak haruslah mematuhi arahan dan perintah yang telah diberikan oleh nakhoda. Dalam fasa 13.1, nakhoda diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Dalam fasa 13.3 pula, jika nakhoda ingin singgah di tempat yang tiada dalam senarai persinggahan, maka mesyuarat perlu diadakan bersama-sama semua orang di kapal untuk mendapatkan persetujuan.